awak menjawab ni dengan handphone ataupun dengan handset? Dengan handset, dengan laptop. Pakai phone, nampak lah. Nanti minta seorang screenshot daripada paparan handset nampak macam mana. Nanti WhatsApp cikgu. Tolong. Nak test fungsi Pulse ni. So dia menjadikan kelas lebih menarik lah. Kita boleh buat undian. Contoh, nak suruh siapa jawab, kita pilih nama ke kan. Sekejap, cikgu tukar presentation sekejap. Oh, dah ada yang tolong PM cikgu dari siapa ni? Wan Nur Atifah. Tu di ruangan chat Atifah? 5660 ni Wak Atifah? Tak, cikgu. Di ruangan chat room? Okay. Tak. Dia dekat, kalau kat handphone dia ada titik 3 kat tepi tu. Lepas tu tekan kat situ dia ada tulis kat bawah sekali tu activities. Tekan kat situ nanti dia keluar. Oh, maksudnya dia tak keluar macam tu sajalah. Kena tekan 3 titik tu. Activity. Kalau dengan laptop cikgu tak pasti sebab first time try ni. Tak apa, kita tengok. Terima kasih Atifah. Okey. Alright, jadi yang mana belum menjawab tu sebab cikgu nampak lebih senang dapat respon awak lah berbanding yang cikgu guna sebelum ni class point tu. Yang mana class point hambar je sambutan kan. Awak boleh tengok sebagaimana Atifah bagi tahu kalau di handphone di ruangan titik 3 tu, titik 3 pilih activity. Awak akan nampak ruangan Pulse. Tekan situ. Jadi soalan cikgu hari ini, makanan kegemaran McD, KFC, Texas Chicken, Pizza. Ini yang cikgu terlintas sekarang lah. Mungkin ada banyak lagi kegemaran semua. Contoh sushi ke kan. Sebab hari ini topik ini berkaitan dengan makanan. Kita baru ada 20 orang. Teruskan undian, ada baru 12 undian. Baru 12 undian. Lagi 2 minit kita akan mula. Nampaknya McD mendahului, McDonald's mendahului senarai makanan kegemaran pelajar 5D dengan 5H. Kita masih lagi bagi peluang kawan-kawan yang lain. Mungkin masih lagi tidur macam Nobita. Dah tengok tadi video pendek Nobita? Ada yang tengok? Video pendek pasal kisah Nobita yang suka tidur? Ke semua tak play video tu? Masih lagi McD mendahului makanan kegemaran 5D dan 5H. Bila kita nak mula je, kita juga akan tutup undian ni lah. Ini adalah fungsi baru di Google Meet. Dia menjadikan Google Meet tu lebih menarik lah. Baru 14 yang mengundi. Kita ada ni. Kita ada berapa orang? Ainurdina, Amirul Hakimi, Insyirah Muhammad Darwish, Naurah Safuha, Nur Aisyah, Nur Arisha, Nur Alisha, Nur Balkis, Nur Hazirah, Nur Izzah Syafia, Nur Nabila, Nur Nisha, Nur Syakirah, Nur Syafra, Christina Rajan Hani, Wan Am Afsha, Wan Nur Atifah, Yasmin Syafiqah. Alright. Cikgu klik balik activity post.
Okey, baru 14 mengundi. Yang baru masuk, sila buat undian. Kita nak bercerita berkenaan dengan makanan hari ini ya. Makanan. Alisha Natasha tiba-tiba left. Okey, kita dah 11:09 minit. Hanya 14 saja yang menjawab. Okey, kita stop music dah. Alright. Jadi 6 telah mengundi kepada McD, 4 KFC, 2 Texas Chicken. Cikgu pun tak tahu, rasa macam tak pernah makan lagi Texas Chicken ni. Pizza. Ada lagi nak share makanan kegemaran masing-masing? Selain daripada nasi, ini nak cerita fast food. Fast food. Patut cikgu tulis fast food. Ada tak nak share? Yang benda-benda yang jarang orang makan. Come on, come on. Share sikit apa makanan yang best-best lagi. Mana tahu nanti akan sampai di pintu rumah, terutama kepada yang rajin menjawab, rajin join kelas kan. Okay, ataupun masa buka sekolah nanti cikgu belanja ke. Jadi nama-nama yang kerap masuk, yang menjawab kuis, yang selalu menang tu, ada sesuatu lah menunggu. Selain daripada dia mendapat ilmu, ada sesuatu lah, insyaAllah cikgu akan belanja lah. Sebab benda-benda tu semua berekod ya. Kuis, kehadiran. Jadi musim pandemik ni, itulah cara kita belajar. Alright. Okay, so 11-11 lah. Okay, kita teruskan. Okay, cikgu tutup undian ini. Nampaknya dimenangi oleh McD. Tepukan untuk McD. Alright. Okay, cikgu close poll. Dia akan keluar macam mana. Oh, macam tu. Okay, jadi kat sini macam-macam lagi aktiviti. Kita akan explore satu-satulah. Tekan 3. Q&A pun ada kat sini. Oh, okay. Cikgu turn on Q&A. Cuma masalahnya cikgu tak boleh nak tengok dengan PC sebab tengah present. Tak apa. Kita tengok nantilah. Jadi hari ini kita teruskan untuk Okay, semua ready ready, angkat tangan sikit, raise hand. Siapa yang dah ready untuk kita sambung bab makanan? Ada? Okay, Azira dan siapa lagi? Nasro, Insyira. Okay, tahniah. Okay, tetap bersemangat. Walaupun cikgu percaya ramai yang rindukan sekolah, atau ada juga mungkin sebahagian yang bersyukur sekolah tak dibuka. Jadi diharap tak adalah yang macam tu ya. Okay, kita harap pandemik ini berakhirlah, sama-sama berdoa supaya kita dapat meneruskan sekolah secara bersemuka, yang mana sekarang cikgu langsung tak kenal seorang pun muka daripada kamu. Itu je antara pengalaman yang tak boleh lupa lah sepanjang mengajar ni. Mengajar pelajar yang tak dikenali secara berdepan. Okay, kebetulan cikgu tak ajar semua 5D 5H tahun lepas. Okay, jadi tak kenal. Sorry lah, jadi cikgu tak boleh nak tahu macam-macam macam mana rupa kamu kan. Okay. Tapi cikgu nama-nama yang sentiasa menjawab kuis tu cikgu ingat lah. Okay, menjawab kuis yang aktif CDPR, cikgu akan ingat. Alright, jadi 5.4 Sains TSSM 3 kata 5 lemak. Okay, jadi kita ambil keberkatan dulu dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina amin amin rabbal alamin. Alright. Jadi standard pembelajaran 5.4. Standard pembelajaran ni maksudnya objektif lah. Okey, Mike, cikgu jelas Jelas cikgu. Okay. Alhamdulillah. Okay, kadang-kadang kita kena check dulu internet semua. Kalau awak dengar lag ke, maksudnya
suara cikgu putus-putus ni cepat-cepat bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh restart balik internet. Okay. Alright, jadi standard pembelajaran 5.4 iaitu apa yang kita nak capai hari ini. Yang pertama, menyatakan kandungan lemak dan sumbernya. Jadi ada kaitan dengan soalan cikgu tadi undian. Kita ada McD, kita ada KFC, kita ada pizza. Okay. Ini berkaitan dengan topik kita hari ini. Menyatakan kandungan berkenaan dengan lemak. Alright. Dan juga membanding beza. Bila sebut banding beza, maksudnya banding tu mungkin ada persamaan. Kalau beza ni mestilah tak sama. Right. Itu masuk banding beza. Lemak tepu versus lemak tak tepu. Alright. Mungkin ada awak sebelum ni dah terdengar perkataan ini. Okey, dan yang ketiga, menyenaraikan kesan pengambilan lemak secara berlebihan. So, point dia kat sini secara berlebihan. Maksudnya, terlalu kerap. Ambil sekali sebulan ataupun 2 kali seminggu tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Okay, kita nak lihat pengambilan secara berlebihan. Perkataan berlebihan ni selalu pelajar tertinggal masa nak menerangkan kesan dia. Jadi cikgu akan explain sekejap lagi. Okey, tadi. Kegemaran. Siapa ini angkat tangan? Siapa gemar ni? Cikgu angkat tangan juga. Okey, sedap kan? Siapa lagi? Mengaku je. Ramai. Okey. Allah. Ada yang puasa ke ini? Harap-harap tak ada Kalau ada, sorry lah. Ataupun kalau ada yang lapar, biasa cikgu tanya soalan, apa perasaan semua, kata lapar kan. So mungkin akan menyebabkan kamu masing-masing lapar lah. Pizza tadi ada tanya. Pizza. KFC. Pizza pula. Ini apa ni? Makanan Korea ke? Makanan Korea. Bercheese. Okay, jadi satu perkataan. Bila tengok perkataan ni, selain daripada sedap, apa perkataan yang terlintas di fikiran awak sekarang? Cuba jawab. Telio. Okay. Lagi? Lapar. Okay. Seorang pun tak terlintas satu perkataan. Lemak. Tak ada pun yang terlintas sekarang perkataan dengan lemak. Yang awak nampak sedap, lapar, terliur. Okey, jadi lemak. Apakah itu lemak? Lemak merupakan sebatian karbon organik. Bila sebut organik, dia berasal daripada benda hidup. Bila sebut sebatian karbon, ada apa kelas? Mesti ada unsur apa dalam sebatian tu? Karbon, hidrogen, oksigen. Tak. Cikgu tanya sekarang. Kalau disebut sebatian karbon, maksudnya apa? Betulkan balik. Tadi salah tu. Mengandungi unsur karbon. Okey, mesti mengandungi unsur karbon. Sebab tu dia panggil sebatian karbon. Cikgu ulang sentiasa ni sebab nak bagi awak ingat. Sebatian karbon, kita ada karbon, sebatian hidrokarbon. Masa kelas tambahan, cikgu masuk bab alkohol. Juga sebatian karbon. Cuma alkohol lain pula dia punya komposisi ataupun unsur-unsur. Jadi sebatian karbon ada banyak. Okay? So ini kategori lemak adalah sebatian karbon organik yang mengandungi unsur C, H dan O. Jawapan kawan awak tadi. Ini unsur dalam lemak. Okay? Tapi dia dikelaskan sebagai sebatian karbon, iaitu topik 5 lah. Topik 5 berkenaan dengan sebatian karbon. Okey, itu adalah unsur-unsur yang berbentuk lemak. Karbon, hidrogen dan oksigen. Alright, jadi objektif kita tadi kan, kita nak berkenalan, nak mengenal dengan lebih lanjut apa itu lemak tepu, apa pula lemak tak tepu. Jadi ada 2 jenis lemak, tepu dan tak tepu. Kita dah standby sejak ni. Okey. Siapa tahu ni apa ni? Alamak, blur pula. Apa ni? Minyak sapi. Minyak sapi. Okey. Ternyata selalu masuk dapur. Okey, satu lagi. Alamak. Minyak. Minyak?
Olive oil. Olive oil. Olive Minyak oil. zaitun. Kalau bahasa Melayu apa? Minyak Minyak zaitun. zaitun. Minyak zaitun. Okey. Jadi dua-dua bahan yang cikgu tunjuk tadi dia dikelaskan berbeza. Satu lemak tepu, satu lemak tak tepu. Jom kita lihat pengelasan dia. Lepas ni awak boleh jawab lah yang mana satu lemak tepu. Dua bahan yang cikgu tunjuk tadi. Ada dua bahan. Okey. Kosong. Dah kosong tapi masih simpan botolnya. Ini satu, mana satu tepu, mana satu tak tepu, kita akan lihat sekejap lagi. Alright, jadi kepentingan lemak. Lemak. Walaupun kita cakap, kau ni lemak lah. Banyak lemak lah kau ni. Tapi lemak itu sebenarnya benda yang berfaedah. Antaranya membentuk membran sel badan. Maksudnya badan kita lah. Membran tu maksudnya macam dikelilingi, mengelilingi sel badan kita. Ini awak belajar dalam menengah rendah dululah. Membran sel. Jadi cikgu tak nak cerita lanjut lah yang tu. Sintesis jus hempedu dan hormon seks. Kepentingan lemak. Kemudian penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Kita duduk Malaysia ni panas kan. Tapi sekarang tak banyak dah terdedah kepada matahari duduk rumah. Penebat untuk menghalang kehilangan haba dari badan. Jadi apa maksud dia kat sini? Untuk menghalang kita daripada kesejukan. Bayangkan awak tak ada lemak dalam badan. Awak buka kipas satu pun, cikgu rasa dah sejuk dah. So sekarang kita rasa panas kadang-kadang tu sebab kita ada penebat haba. Jadi dalam keadaan yang sejuk, contoh hujan ke, kat Malaysia tak ada salji kan. Jadi kalau kita musim hujan ke, kita benda ni, lemak ni melindungi kita daripada merasa sejuk yang melampau lah. Jadi dia penebat. Tengok kat situ. Ada 3 badan kat situ. Kurus, sedikit berlemak. Dan paling berlemak kat situ. Lemak membantu tubuh menyerap vitamin A, D dan E. So ini sekurang-kurangnya awak boleh ingat 2 dah cukup lah untuk jawab soalan struktur. Seeloknya ingat semua. Kepentingan lemak. Alright. Sama brand lah yang cikgu tunjuk tadi. Oh bukan. Ini brand lain. Jadi ada 2 kat situ. Ada ni beberapa contoh. Telur, minyak sapi, daging atau kulit haiwan, mentega, susu. Ini adalah lemak tepu. Jadi yang cikgu tunjuk tadi, ini minyak sapi, ini adalah lemak tepu. Jadi kita nak lihat apa persamaan semua ini. Telur daripada ayam. Haiwan. Ada telur kambing? Tak ada kan? Telur gagak. Tapi telurnya kita tak makan lah. Minyak sapi daripada Lembu. tak ada bunyi lembu kat sini, tak ada. Seterusnya kulit haiwan. Terbaru KFC mengeluarkan produk ayam, kulit ayam KFC. Macam-macam. Ada yang dah rasa? Dengan cerita macam keras. Dan mentega susu daripada lembu juga. So apa persamaan semua tu? Lemak tepu berasal daripada Haiwan. sumber haiwan. Ada susu daripada kambing. Semua daripada haiwan. Ada susu lembu, ada susu kambing. Ada setengah tak boleh minum susu lembu. Ada kena minum susu kambing. Alright, seterusnya minyak zaitun, olive oil yang cikgu tunjuk dalam botol tadi. Dan minyak kelapa. Alright. Minyak kacang soya. Minyak kelapa sawit. Minyak jagung. Itu adalah lemak tak tepu. Jadi yang kedua tadi, yang tunjuk ni, minyak zaitun ini adalah lemak tidak tepu. Jadi apa pula persamaan dia? Kita tengok. Semua daripada haiwan dan semua bentuk
cecair. Kita compare dengan ni. Okey, kebanyakan lemak tepu bentuk apa kelas? Pepejal. Pepejal. Oh. Ini pula semuanya daripada berbentuk cecair pada suhu bilik lah. Maksudnya kalau letak kat dapur tu dia bentuk cair lah. Kalau tak peti ais mungkin dia beku. Kan? Alright, jadi daripada tumbuhan dan juga semua bentuk cecair. Okey, jadi kita lihat dulu perbezaan ataupun perbandingan dulu persamaan. Macam you cakap tadi, kita nak mengenali persamaan dan perbezaan. Persamaan, kedua-duanya adalah separtin organik yang mengandungi unsur C, H dan O. Ini persamaan dia. Tidak larut dalam air. Kalau awak letak dalam air, dia takkan larut. Kalau alkohol larut. Dia terapung kan, yang ni kan, dia kurang tumpat. Sumber penting asid lemak dalam badan. Jadi ini adalah persamaan. Okay. Jadi awak kena ingat persamaan dan juga mesti ingat perbezaan. Kita lihat pula apa yang berbeza. Sumber. Konsep yang pertama ataupun ciri yang pertama yang berbeza, sumber. Senang ingat tadi kan, tepu haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan. Pakai braces siap lembu itu. Okey, dan keadaan pada suhu bilik, pepejal dan cecair dah tunjuk tadi. Kandungan kolesterol yang mana tinggi agak-agak? Tepu atau tak tepu lebih tinggi? Lemak tepu. Tepu apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Manakala tak tepu dia rendah. Okey, kandungan kolesterol. Okey, seterusnya takat lebu. Okey, takat lebu untuk lemak tepu dia tinggi. Maksudnya dia susah nak melebur. Manakala lemak tak tepu adalah rendah takat lebunya. Kesan terhadap kesihatan yang mana lebih menyihatkan? Tepu atau tak tepu? Tak tepu. Tak tepu. Okey. Alright. Contoh, jadi awak mesti ingat at least 2 contoh lah. Okey, ada soalan esei selalu keluar benda-benda macam ni lah yang ada perbezaan dan persamaan. Jadi ini adalah perbezaan lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Arif Faizal. Kelas mana Arif Faizal? Kelas D. D. Kenapa cikgu macam first time dengar? Okey, tak apa. Kita nanti tengok senarai nama. Okey, lemak tepu apa tadi? Perbezaan lagi kan? Perbezaan. Okey, jadi tadi kita lihat dari yang mudah. Yang ni awak mudah ingat. Kan? Alright, yang ni kita nak lihat dari segi komposisi dia. Okey, jadi cikgu terangkan bilangan atom hidrogen dalam molekul. Okey, awak ingat dulu tepu maksimum. Tepu maksudnya tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah maksud dia. Pergi apa? Tak boleh masuk dah hidrogen. Tu maksud tepu. Macam kita ni. Allah cikgu tepu dah. Tak boleh nak terima dah. Baru pukul 11. Tak boleh terima dah masuk sains. Tepu. Tak boleh masuk dalam otak. Itu lebih kurang lah. Okey. Dan sebab dia tepu, kita tak boleh tambah hidrogen dah dalam molekul. Jadi tunjuk contoh. Jadi awak tengok dulu. Okey, ini dia. Alright. Lemak tepu ni mas. Maksudnya maksimum. Sekejap. Okey. Ini dia. Maksimum atom hidrogen. Okey, dia tak ada ikatan ganda 2. Awak tengok kat sini. Okey, sekejap itu dia. Yang dibulatkan ini. Ini adalah ikatan ganda 2. Awak tengok antara CC CC. Yang ni semua single kan? Single sampai ke lah hujung single. Yang ni dia ada satu ikatan yang double. Double line kat situ. Tadi siapa menangis tu. Okey. Jadi kat situ bilangan atom hidrogen dia maksimum. Ini maksimum. Hidrogen ni semua dah penuh. Maksimum masuk penuh. Ini boleh dipisahkan. Jadi ada ruang kosong ini. Melalui beberapa tindak balas, ikatan ni boleh putus. Cikgu terangkan sikit supaya at least ada yang boleh dapat advance lah. Ikatan ganda 2 ni boleh putus, jadi H boleh masuk kat situ. Okay, itu maksud boleh tambah atom hidrogen. Itu yang lebih advance lah.
Okey. Okey, seterusnya. Laju kita hari ni sebab mudah kan. Kesan pengambilan lemak secara berlebihan. Okey, jadi kesan dia. Awak tengok kat situ ni apa benda ni? Awak nampak apa tu? Zak? Salu apa Saluran tu? darah. Saluran darah. Ini adalah saluran darah kita yang dianimasikan. Okey, nampak tu? Ini adalah lemak. Awak tengok darah nak mengalir. Seumpama jalan raya. Ini jalan raya. Tiba-tiba jalan raya kat Datuk Bakar Baginda. Tiba-tiba ada runtuhan ataupun halangan kat sini. Jadi apa jadi pada laluan kereta? Jam kan? Kalau tengah ramai. Itu juga berlaku pada salur darah kita. Okay, kat situ apa yang berlaku? Lemak yang terkumpul di salur darah itu akan menghalang laluan darah. Fungsi darah dia nak angkut oksigen daripada jantung ke otak kan. Kalau laluan dia terhalang, maksudnya ada masalah nanti dengan sistem badan kita, sistem badan manusia. Yang ini disebut penyakit, silap eja tu. Cikgu rasa bukan atherosclerosis. Sekejap kita tengok balik. Nanti cikgu cek balik ejaan. Arterio. Arterio kan? Okay, sekejap cikgu betulkan dulu. Dia memang agak sukar nak arterio. Macam ni kan? Tak. Arteriosclerosis. Sclerosis. Okay. KLO. Arterios. KLO sclerosis. Mana arteriosclerosis? Pening bila sebut. Arteriosclerosis. Tak ada S cikgu. Chlorosis. Arteriosclerosis. Cikgu O tertinggal KLO. Arteriosclerosis. Awak tengok macam mana cara nak eja sampai cikgu tersilap. Okay, apa pun perkataan tu berasal. Okay, cikgu ringkaskan kat sini. Arteri ni, tak nampak tu. Arteri tu maksudnya salur darah kita. Ni arteri maksudnya arteri. Salur darah lah. Okay. Sclerosis ni, ini dia. Okay, tersumbat. Apa yang berlaku kat situ? Kolesterol termendap. Termendap tu perkataan mudah dia melekat kat situ kan. Okay. Termendap dalam dinding arteri salur darah kita menyebabkan lumen. So salur darah tu lumen menjadi semakin sempit, boleh menyekat aliran darah. Jadi dia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Okay. So antaranya stroke. Mungkin ada yang dekat kepada awak kan penyakit ini. Okay. So kalau ada lah, semoga semuanya dapat kesihatan lah. Semoga bertambah sihat. Ada stroke yang boleh sembuh, mild stroke yang rendah, yang ringan. Okay. Jadi arteri yang tersumbat tadi akibat daripada endapan lemak tadi, dia akan menyebabkan penyakit darah tinggi, okay, stroke, serangan jantung, seterusnya yang paling ditakuti membawa maut. Okay. Ini adalah jaundice. Okay. Iaitu kolesterol berlebihan membentuk batu karang empedu yang menjegat salur empedu. Empedu ni dia fungsi dia nak tapis macam untuk ada toksin ke, dia bersihkan badan kita. Itu cara mudah nak faham lah. Okay. Jadi awak tengok penyakit jaundice yang dia jadi kuning kan. Okay. Seterusnya cyst juga. Tapi trombosis, darah beku. Pembekuan darah dalam arteri. Okay. So beza arteriosclerosis dengan trombosis. Arteriosclerosis enapan. Dia terenap. Trombosis, darah membeku pada arteri. Okay.
So ini adalah kenyataannya, dan ini ada satu pepatah daripada barat lah. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Itu contoh inilah. Kalau makan banyak yang mengandungi lemak tepu, nampak bentuk burger. Yang ni kalau makan banyak sayur-sayuran, slim sikit. Kesan dia. Alright. You are what you eat. Okay. Ini kelakar. Nampak tu. Dia dengan poster sama. Berlebihan lemak. Okay. Alright, jadi jomlah kita bertukar kepada lemak tak tepu. Maksudnya kita banyakkan makanan lemak tak tepu berbandingan lemak tepu. Ini tepu. Contoh tepu tadi kan. Tak mengapa ambil sekali-sekala. Awak tak boleh setiap hari makan daging wagyu. Setiap hari tak boleh. Hari-hari makan KFC tak boleh. McD hari-hari walaupun suka. Cikgu pun suka kan. Sedap kan. Tak boleh. Jadi kita kena banyakkan kepada lemak tak tepu. Sebab lemak tak tepu banyak kebaikan dia. Okey. Ini kenapa ngantuk ni. Ini ada satu kajian. So ini tambahan lah. Info tambahan. Dr. Michael Goldacre. Nak sebut pun susah. Dan pakar dari Institut Sains Kesihatan University of Oxford membuat kajian untuk melihat kaitan antara kanser dengan diet dikaitkan dengan pengambilan minyak zaitun. Minyak zaitun. Okey. Jadi apa dia punya dapatan dia? Okey, yang dia dilakukan di 28 buah negara termasuk Eropah, Britain, Amerika, Brazil, Kanada dan China, dan hasil menunjukkan pengambilan minyak zaitun boleh mengurangkan risiko kanser. So pelbagai makanan yang ada di pasaran sekarang, fast food, ada meningkatkan risiko kita mendapat kanser macam-macam. Macam kalau kita kerap makan di bergoreng di luar, awak tengoklah contoh kedai-kedai yang menggoreng-goreng pisang kan, ataupun keropok dia guna minyak yang sama untuk beberapa kali. Jadi itu sangat berbahaya lah kalau diambil dalam jangka masa panjang. Okey, jadi Cikgu. Ya. Kalau minyak masak tu tepu ke tak tepu? Minyak masak daripada apa? Haiwan. Haiwan? Bukan Haiwan apa? Sawit. Minyak masak daripada kelapa sawit. Jadi kalau daripada tumbuhan, minyak apa tadi? Minyak tak tepu. Tak tepu. Jadi dia baik, dia bagus. Jadi dia sumber vitamin E, minyak masak tu. Tapi masalahnya cara kita menggoreng, kita guna ulang-ulang kali kan, sampai hitam dah minyak tu. Minyak dia ada had dia juga, awak nak ulang berapa kali. Cikgu tak tahu dengan jelas, tapi disarankan tak lebih 2 kali lah, paling-paling banyak pun 3 kali. Ini kena tengok kajian lain lah. Tapi tak boleh sampai 5-6 kali kita guna minyak yang sama, dah jadi lain dah. Jadi bahan lain yang berbahaya. Jadi kat sini, kajian ini menunjukkan pengambilan minyak zaitun. Bukan minyak masak biasa tu. Ada produk minyak zaitun, awak boleh ambil 1 sudu setiap hari. Okay, jadi awak boleh cuba cari info pasal itu. Okay. Pengambilan minyak zaitun. Jangan pergi telan minyak kelapa sawit yang masak kat dapur tu pula. Minyak zaitun. Ada beberapa. Minyak zaitun juga ada jenis dia tau. Okay, ada jenis dia macam ini, cikgu tunjuk ni, jenis pure. Jadi kat belakang dia ada tulis kesesuaian untuk apa ni, untuk marinade, untuk stir fry, untuk bakar dan juga grill. Okay, maksudnya tak sesuai untuk menggoreng. Okay. Ada lagi tak sesuai untuk membakar. Ada yang jenis pure betul-betul tu tak boleh guna untuk membakar pun. Dia hanya untuk salad. Okay, jadi pastikan awak tengok betul-betul kegunaan di belakang minyak zaitun itu. Ada ditulis di belakang. Okay, so ini adalah artikel olive oil protect against bowel. Bowel tu perut lah. Okay, pada 19 September. Ini adalah
dapatan kajian yang dibuat oleh Dr. Michael Goldacre. Okay. Alright. Okay. Jadi hari tu cikgu cerita pasal yang penapaian tu kita tangguh dulu. Okay. Okay. Penapaian hari tu yang masuk kelas dalam 7 orang je. Jadi cikgu nak pastikan awak baca balik bab penapaian sebelum buat eksperimen tu. Cikgu pun tak buat video tu lagi. Jadi hari ni tugas awak cari barangan di dapur. Minta izin dengan mak dulu. Tapi cikgu tak suruh awak pecahkan ke apa. Cikgu nak awak kelaskan mengikut lemak tepu atau tidak tepu, dan awak present lah kepada cikgu sama ada dalam bentuk gambar. Awak buat gambar lah. Contoh awak letak minyak kelapa, measuring kan. Awak pun tulis kat situ, edit kan. Ni lemak tak tepu. Okey, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Ini tepu. Sekarang awak boleh edit atas gambar kan. Tak semestinya awak print. Awak ambil gambar, letak asing-asing dan hantar ke cikgu. Cikgu akan bagi link untuk upload. Jadi ini adalah project problem based learning, iaitu PBL. Kita kat rumah tak boleh nak buat eksperimen sangat. Jadi benda-benda simple macam ni lah membantu awak mengingat, memahami dengan lebih baik lah apa yang kita belajar. Ambil gambar ataupun nak buat video terpulang. Jadi makin canggih, makin menarik awak buat, makin tinggi markah. Semua ni ada penilaian. Contoh, awak nak bentuk video kan. Contoh kat sini siapa? Contoh cikgu petik nama seorang. Contoh Arif Faizal. Cikgu jarang nampak nama dia. Arif Faizal nak buat. Okey, hari ni guys, saya nak bercerita mengenai dengan lemak tepu. Okey, dalam bentuk video. Kalau awak nak pakai mask, tak nak muka awak terpampang kat situ, silakan. So sama ada gambar, awak tangkap gambar, tulis kat situ lemak tak tepu, dan labelkan apa benda tu, ataupun buat video. Guys, yang ni kita nak belajar sains, kita nak belajar tentang lemak tepu dan lemak tak tepu. Okay guys, perhatikanlah guys, saya sekarang kan, guys. Jadi awak boleh buat. Right, boleh? Boleh ke? Boleh angkat tangan? Boleh cikgu. Yes, Boleh cikgu. projek pertama untuk tahun ini, walaupun dah kita bulan 8, cikgu untuk fikir apa benda yang mudah kan. Jadi sepatutnya awal-awal dulu banyak benda kita boleh buat, cuma cikgu pun tak kenal lagi. Arif Faizal mengangkat tangan. Alright. Banyak benda yang kita boleh buat, cuma cikgu tak kenal lagi masing-masing siapa yang okey, siapa tak okey. Sekarang cikgu nampak lah. Jadi sekarang cikgu akan banyakkan aktiviti macam ni supaya awak lebih rasa pembelajaran itu lebih menarik lah, tak rasa boring. Dalam kelas asyik duk dengar je cikgu kan. Jadi at least awak dapat melakukan aktiviti ini, seterusnya dapat ingat benda-benda macam ni, awak akan lebih ingat dengan lebih lama. Sebab benda awak buat sendiri, kelaskan. Okay, alright. Jadi cikgu menunggu hasil kerja awak, bentuk gambar, video ataupun apa-apa saja berdasarkan kreativiti masing-masing. Cikgu tak nak sekat kreativiti awak yang luas itu. Okay, jadi macam biasa kita uji dengan quiz. Sekejap, cikgu end the presentation. Ready? Quiz ni pun tolonglah masuk. Ini penilaian juga, sebab semua ni record. Okay, cikgu tunjuk sikit record daripada hasil yang cikgu buat sebelum ini. Sebab kita tak boleh buat kelas bersemuka, tak boleh nak test ujian. Awak ada markah PBD tau, pentafsiran bilik darjah. Ada 1 hingga 5 markahnya. Macam mana cikgu nak bagi walaupun 1 markah kalau awak tak buat? Jadi yang nampak paparan dashboard cikgu sekarang. So ini adalah reportsnya. Okay, jangan ingat cikgu tak boleh tengok. Walaupun cikgu bagi kemudian. Ada setengah cikgu tak buat live. Ada setengah cikgu bagi kemudian untuk yang tak dapat masuk kelas live kan. Awak tengok kat sini.
Okey, contoh hari itu kita berakhir dengan alkohol 7 orang hari itu. Kita tengok sebelum itu. Kita tengok sebelum itu alkohol, apa lagi? Hidrokarbon. Ni assign. Assign ni maksudnya yang buat kemudian. Arif Faizal left pula. Yang buat kemudian. Jadi, cikgu faham semasa live ada yang ada masalah internet. Slow lah, hang lah kan. Awak ada peluang untuk buat secara bukan live. Okay. Jadi kita tengok contoh report. Cikgu nak tunjuk ni supaya ini dia hydrocarbon. Kita nampak cikgu boleh tengok report. Kalau mak awak tanya pun, anak saya macam mana, cikgu boleh tunjuk ni. Ni quiz dia. Ini Insyirah 5D. Betul 13, salah 2. Kalau ada email parent pun cikgu boleh emailkan. Kristina, tengok. Nak tengok detail. Dia jawab apa. Salah. Cikgu boleh nilai kat sini. Okay. Jadi cikgu harap untuk hari ni, kita sudah 45 ni, panjang masa dia. Cikgu harap ramai yang join quiz kali ini. Alright. So cikgu, alamak. Cikgu pergi left pula tadi je. Macam mana nak masuk balik. Quiz hari ini adalah berkaitan dengan lemak. Okay. Alright. Cikgu akan present sekarang. A window. Mana tadi? Lemak. Live quiz. Present attack. Lemak. Okay, dah nampak nanti. Kita buat start a live quiz. Okay, ready semua? Okay. Kelas. Ada 22 soalan. So lebih kurang 15 minit paling lama lah awak boleh ambil masa. Okay, perhatikan di ruangan chat. Okay, di ruangan chat link kepada quiz ini. Come on. Tak ada. Okay, 1 orang. 3, 4. Kita ada Ikmal, Arisha, Darwish, Nur Hazira, Nur Bakir. Okay, makin ramai. 5 hash. Mana 5 hash? Mana 5 hash? Okey, kemudian Nabila. Okey, kita ada. Tak ada wakil 5 hash orang. Mana lagi? Baru 13. Wan Atifah. Okey. 5 hash. Takkan seorang je. Lagi. Baru 14. Sudah semua dah. Oh, Yasmin. Okey. Dapat 5 hash. 16. Ada lagi. Berapa belas? 17. Dina daripada 5D. Dah ada berapa ramai? Ada lagi ni. Okey, lagi 30 saat kita akan mula. Okay, ready? Ingat balik apa yang cikgu ajar tadi. Okey, Syarafana daripada 5 18. Okey, ramai hari ini. Alhamdulillah. Thank you. Okey, jadi ready 18 orang. 5, 4, 3, 2, 1.
Alright, nampaknya Nur Hazira mendahului carta sekarang. Okay, kamu Hazira, Hazira asyik kena potong di corner je selalunya. Okay, Hazira baca soalan yang elok. Okay, Wan Amsyar daripada 5D di tangga yang kedua diikuti oleh Naurah 5D, Darwish 5D, Alisha 5D. Okay, top 5. Okay, Kristina nampaknya bermula dengan pertengahan Kristina. Okey, masih lagi Nur Hazira daripada 5D mendahului carta lemak hari ini. Carta lemak kita panggil hari ini. Okey, diikuti oleh Naurah, Wan Amsyar. Mana wakil 5H? 5H sudah menjawab. Nabila, Syarafana, Yasmin mana Yasmin? Yasmin, okey, nampak progress kat situ. Okey, kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Oh, ada 6 yang salah dah. Soalan kedua. Ada 6 juga yang salah. Okey. Mungkin ada soalan berulang, tak apa, biarkan. Tengok di depan sekarang. Okey, masih lagi Nur Hazirah mendahului carta dengan 6-2-1-0 mata diikuti oleh Naurah dan juga Darwish. Tunggu di Medi 5H, kamu hantar wakil top 5. Okey, sekejap lagi kita akan bincang soalan. 5 minit lagi. Okey, Nur Hazirah nampaknya masih lagi mendahului carta kita. Nur Hazirah nampaknya masih lagi mendahului. Diikuti oleh Naurah, Darwin, Alisha, Iqbal. Okey. Macam DJ hari ni. Okey, Nur Hazirah masih lagi mendahului. Diikuti oleh Naurah, Darwin, Adam, top 3. Ayo Darwish kekalkan momentum. Itu Wan Atifah muncul di tangga kelima. Okey, nampaknya Hazirah tak tergugat di situ. Darwish kata ada siapa yang boleh meminta beliau. Okey, nampaknya minta tentu oleh kita. Okey, dia Kristina. Kristina merapati. Okey, Darwish. Tanya Darwish. Oh, hilang dah. Okey, come on. Kamu Adam. Okey. Kan, Adam hilang. Okey, Darwish. Masih lagi merapati Nur Hazirah yang masih utuh di tangga pertama. Tak terjegal begitu. Come on. Okey, Nur Hazirah masih lagi mendahului. 14 minit. Okey, itu dia sebagai tambah matanya. Alright, hampir-hampir semua dah jawab. Kita banyak masa lagi. Kita ada 8 minit. Come on. Victory. Mana wakil 5H? 5H nampaknya kita ada Nabila, Ayu Yasmin, Syarafana. Come on Syarafana, teruskan. Okey, siapa yang mendahului? Okey, nampaknya Nur Hazirah dah tamat. Tapi macam biasa, sesiapa saja boleh memotong. Okey, boleh potong keputusan pertama itu. Adakah Nur Hazirah boleh bertahan di situ? Okey, dah ada 5 yang dah selesai. Nampaknya Wan Atifah banyak kesalahan ini. Okay, tak apa, sekurang-kurangnya awak boleh menguji. Adakah Isyirah mampu memotong dan memanjat ke tangga yang pertama? Okey, itu dia Alisha. Itu dia muncul.
bukan ada tadi. Insyirah, come on, ada sikit lagi soalan tu. Okay, itu dia. Tina, tempat 3 buat masa ini. Okay, kita bagi 1 minit lagi. 1 minit lagi, come on. Syafia, Syarafana, Nur Balkis. Okay, itu dia Nur Balkis. Terus naik ke tangga keempat. Okey, ada 2 orang lagi, 2 peserta lagi. Cuba habiskan semua. Tak ada semua. Okey. Safia, Syarafana, cuba habiskan. Adakah ada masalah internet kat situ? Okay. Atau adakah terlena? Okey, jadi kita ada 5 minit lagi. Kita boleh teruskan lah dalam 10 saat lagi. Okey, kita masuk. Jangan risau, boleh cut balik skrip ni. Alright, jadi kita tamatkan ya. Okay, sorry lah 2 orang ni tak dapat tunggu. Ada tengah Safia. Kita gitu, Safia. Atau kita nak bincang dulu Alright. Baik. Tak masuk pula kan. Okay, all done. Okay, jadi kita lihat kali ini nampaknya setelah sekian lama tak dapat menjuarai carta, tahniah kepada Azira. Okey, tahniah kepada Insyirah. Darwish, wakil kaum Adam kita hari ini. Okey, so yang lain-lain tahniah Nur Balkis, Dina, Alisha, Kristina, Naura, Wan, Atifah, Nisha, Wan Ahmad Absyah, Muhammad Ikmal, Nabila, Safra, Nur Safia, Rishan, Yasmin dan Syarafina. Okey, Syarafana, sorry. Okey, jadi kita lihat soalan. Okey, sekejap. Lupa nak buka pen. Alright, cikgu kena tukar mode presentation. Stop. Kita ambil entire screen. Okay, kita pergi dengan cepatlah perbincangan sebab agak mudah kat situ. Tak nampak lagi. Tengah share. Okay, dah muncul. Okay, dah muncul. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok sekarang. Apakah unsur yang terdapat? Bila tanya unsur, okay, mesti awak nyatakan semua. Jadi, boleh tambah baik kat sini sepatutnya unsur-unsur, maksudnya banyak. Jadi kita ada karbon CHO, ingat CHO, lemak adalah CHO. Nitrogen tak ada, okay? Nitrogen tak ada. Jadi tahniah kepada ramai juga yang betul, tahniah. Okay, soalan seterusnya. Makanan yang kaya dengan lemak. Okay, ramai yang menjawab yang betul. Nasib baik roti tak ada yang jawab. Lemak hanya boleh didapati daripada haiwan. Salah kan? Lemak apa yang boleh dapat daripada tumbuhan? Lemak tak? Tepu kan? Tak tepu. Jadi 4 orang ni mungkin silap faham, okay, ataupun nak cepat jawab tadi. Okay, seterusnya. Lemak dibagi kepada 2 jenis, lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, terbaik, semua betul. Okey, seterusnya antara berikut yang manakah kaya dengan lemak tepu, dah tunjuk contoh tadi. Margarin daripada tumbuhan Margarin daripada tumbuhan. Dia tak sama dengan butter. Okey, minyak masak daripada tumbuhan. Okey. Ramai yang salah, ada beberapa yang salah. Mengapa lemak tepu tidak baik untuk kesihatan? Okey, yang betul melicingkan sintesis hormon. Okey, ini sintesis hormon ni adalah kegunaan lemak. Okey. Okey, jadi yang betul ni yang pertama, yang pertama ni lah yang hijau ni Okey, tahniah. Ramai yang betul kat situ. Okey, dah 6 7. Lumen. Okay. So yang ada masalah nak eja tadi kan, arteriosclerosis. Okey, dalam SPM nanti awak cuba juga eja. Janji ada bunyi. Okey, janji ada bunyi.
Mana tahu dapat markah, cikgu tahu. Cikgu kadang-kadang macam tadi kan, bila duk hadap jadi confused nak tulis. Arteriosclerosis. Janji ada bunyi je. Okay, jadi cirrhosis ni alkohol. Akibat alkohol yang berlebihan. Malaman ciri-ciri lemak tepu. Okay. Okay. Ada berjaya kat situ, ramai yang berjaya. Okay. Okay. Raja menunjukkan perubahan dalam lumen arteri. Maknanya manakah jika jika diambil secara berlebihan. Ingat keywords dia berlebihan. Mesti ada perkataan berlebihan. Dia tak adalah awak ambil terus jadi arteriosclerosis. Jadi kat situ ada ramai yang jawab. Okey, betul. Tahniah. Okey, 10 lemak tak tepu bentuk pejal, tak tepu. Jadi salah lemak tak tepu bentuk cair. Okey, seterusnya apakah jenis lemak tersebut? Ini semua daripada tumbuhan kan. Okey, cuma kat sini cikgu faham masih semua ada cara menulis kan. Okey, jadi cikgu kena semak balik lah. Macam ni, Darwish jawab tak tepu betul. Apakah jenis lemak tersebut tak tepu betul. Cuma dalam sistem disebabkan fill in the blank, dia ambil yang cikgu type je lah. Jadi siapa yang jawab tak tepu tu, tak tepu, tidak tepu, lemak tak tepu, semua betul. Okay, yang salah kalau awak jawab tepu. Alright, seterusnya kita dah pukul 12. Apakah kesan kepada badan? Okay, jadi ni semua. Ada membukakan haba. Ini adalah kegunaan, kelebihan ataupun fungsi lemak. Jadi sekarang kesan pengambilan maksudnya tak elok. Okay. Jadi arteriosclerosis lah. Bukan fungsi lemak. Okay, jadi ini agak yang mula-mula tadi kan. Okay. Jadi tak ramai yang betul kali ni, tak apa. Tengok balik. Oh no! Okay, seterusnya ciri-ciri lemak. Lagi sekali kita jumpa. Okay, jadi semua betul. Jawapan ni semua betul. Tapi tak semua yang memilih. Kan? Okay. Kesan pengambilan lemak secara berlebihan kepada kesihatan. Soalan sama berulang. Oh no. Oh no! Okay. Lemak tepu. Tepu maksud tak boleh pergi dah. Maksudnya maksimum. Jadi betul. Okay. Tahniah yang betul. Okay, 17. Keju Okay, mengikat dengan hidrogen dan karbon yang karbon yang tinggi. Okay, sekejap. Cikgu tengok balik nanti jawapan ni. Kita tengok balik. Okay, seterusnya lemak dan minyak ialah asid lemak. Okay, awak tak belajar tadi yang ni. Okay. Pada suhu bilik lemak dalam keadaan lemak. Awak ingat lemak ayam bentuk apa lemak? Okay, lemak ayam, lemak tumbuhan haiwan kan. Kita ada dua, lemak dan minyak. Okay, kalau lemak tu biasanya lemak tepu lah kita sebut. Ataupun lebih tepat lemak tepu lah. Okay, pepejal. Yang manakah kaya dengan lemak tepu? Lemak tepu, minyak sapi. Cikgu tunjuk tadi, betul. Tahniah. 18. Okay, 21. Barangan yang dibuat daripada lemak. Okay, ini pun cikgu tak tunjuk tadi kegunaan dia. Jadi, lemak, daripada lemak kita boleh buat sabun. Okay. Minyak masak tu. Juga lilin kat situ kan. Alkohol bukan. Ini bab alkohol. Kelas tambahan lagi tu. Okay, soalan terakhir. Makanan kimia berlaku ke atas meja. Okay. Jadi, macam cikgu cakap tadi, sekiranya kena tambah hayat, diambil berlebihan diambil berlebihan. Okey, yang mana akan mungkin makanan K. Jadi jawapannya yang paling sedap sekali. Sebelah kiri ni burger semua dan juga yang bergoreng ini. Okey. Alright, so nampak peningkatan dekat situ, ramai yang dapat menjawab dengan betul. Tahniah. Okey, nanti cikgu akan hantar lagi sekali lah. Okey, jadi sekarang kita dah terlajak sikit 3 masa. Alright. Jadi ada apa-apa soalan? Kita tak tempat fungsi lain Google Meet ni, tak sempat test. Ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Untuk hari ini, dekat link kehadiran, cikgu akan suruh awak upload. Mana buku tadi? Ni. Cikgu nak suruh awak upload. Dekat link kehadiran cikgu akan bagi nanti. Upload latihan muka surat 66.
Buku SPS. Okay, SPS. Okay, kalau siapa yang tak ada nanti, bagi tahu cikgu. Cikgu akan hantar snapshot dia lah. Okay. Alright. Muka surat 6. Sorry. Bukan 66. Betul lah 66. Sikit je. Sikit je. Tak nampak. Tu je. 66 je. Buku SPS. Alright. Siapa yang belum ada SPS ni pun PM cikgu nanti. Cikgu akan tengoklah macam mana nak buat. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita terlajak sikit 4 minit. Okay, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah. Wal 'asr subhanakallah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jangan lupa PBL. Cikgu tadi masa awal kelas tadi Syakira Alright. ada masuk kelas tapi dia terlive sebab internet dia masalah. Okey, tak apa. Sebab tu Okey. cikgu buat Cikgu, rakaman terima tu. kasih. Okey, terima kasih semua. Pada hari ni masih ada